Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bagi satu lagi tips tentang nak improve force feedback dalam iRacing. Saya menggunakan bantuan software third party bernama IRFFB. Jadi anda boleh search dekat Google IRFFB. Kita pergi kat sini. Benda ni akan modify input steering daripada iRacing, iaitu daripada 60Hz, dan dia akan tambah efek dekat 60Hz dan menggunakan satu lagi software tambahan VJoy, tapi saya tak cover yang tu. Saya nak cerita terus guna dengan cara yang paling simple sekali. Jadi anda boleh baca kat sini dia punya konsep dia macam mana. Ada sedikit saja delay, tapi pada saya dia lagi bagus gunalah. Jadi nak download dia dekat, biasanya dekat sini. Download dia guna GitHub, dia pelik sikit. Saya pun banyak kali dekat Ish. Dia biasanya dekat releases. Mana release dia? Okey, sini boleh kot. Dekat release kat sini. Okey, check latest. Kita nak IRFFB ni. Jadi right click, save link as, letaklah kat mana-mana anda nak. Saya letak kat documents, racing. Saya save kat dalam ni. Okay, dia dah run jadi saya akan run IRFFB ni. Make sure steering anda dah on steering anda make sure dah on. Kita run software ni, IRFFB ni. Automatic dia akan jumpa steering saya. Steering saya menggunakan dia same experience IQ Force, saya guna direct drive. Yang paling penting dekat sini kita nak 360 Hz saja. Yang bawah ni 60 dengan ni tak payah sebab ni akan memerlukan bantuan guna software lain, nama dia saya lupa nama dia apa, VJoy. Tapi saya nak yang ni saja. Okay. So minimum force kita tak payah. Kalau guna G29 mungkin minimum force letaklah 5 ke. Damping ni fungsi ni untuk beratkan steering Okay, kalau anda suka steering berat, anda naikkan nilai damping. Max force ni ke kiri makin berat, ke kanan makin ringan Jadi saya akan letak untuk Mazda MX-5, saya letak 20 sahaja dulu yang ni yang saya nak. Ini kiraan dalam peratusan lah. Saya nak yang ni duduk dekat 50% ke. Dan satu lagi saya suka ni, SOP seat of pen. Okay, 360Hz ni maknanya dia akan darab 6 kali. Maksudnya 60Hz darab 6, dapatlah 360Hz. Jadi kat sini tick juga, use car specific setting. Jadi kalau anda nak run semasa startup, anda boleh run. Jadi saya akan run benda ni dekat dalam iRacing So kereta yang saya gunakan ialah Mazda MX-5 Cup. Dia litar, saya nak guna litar yang agak bumpy sedikit. Saya klik test. Saya nak pilih litar Canadian Motorsport CE mana ni. So saya akan klik test. Reloading. Okay, jadi saya akan bercerita pasal experience memandu sewaktu dalam iRacing Jadi saya tengok 14.6 Jadi kat dalam ni mic saya nak akan naikkan dia punya filter 14.6. Bunyi audio kereta saya rendahkan sikit. Double check dulu sama ada fit keluar tak.
saya akan explain memandu satu lab dan akan saya akan ceritakan bagaimana pengalaman dia menggunakan software tambahan. Ramai yang confuse menggunakan IRFFP ni, dia tak faham apa yang perlu di-adjust dan apa yang perlu dirasa. Jadi sebaiknya sebelum anda menggunakan IRFFP ni, anda at least test 10 lab dahulu tanpa IRFFP. Sekarang 10 lab dengan IRFFP. Okay. Jadi macam mana nak tahu IRFFP tu dah masuk dalam iRacing? Kita pergi ke option. Tak boleh adjust. Nampak strength tak boleh adjust. Maknanya IRFFP dah take over. Yang tu penting. Nampak semua tak boleh adjust. Jadi saya akan memandu. Okay. Steering akan rasa ketat sedikit. Okay. Dan anda akan dapat rasakan dia punya movement kalau langgar lekuk. Dan juga efek understeer pun boleh rasa kalau nak. Jadi sama ada force yang saya set ni terlalu keras atau terlalu lembut. Nanti kita tengok balik dekat IRFFB sama ada dia ada debug tak. Dekat debug windows akan tulis sama ada force yang saya guna ni sangat ketat sesuai atau tidak. Jadi saya akan completekan satu lap dahulu. Tapi efek yang saya rasa dia yang penting saya nak sedetail yang boleh. Saya tak panas lagi. Jadi apa kita punya expectation kalau guna IRFFB ni? Saya nak merasakan suspension punya movement dekat steering. Dan saya nak rasa semua permukaan jalan ni berjaya disampaikan dengan jelas dekat steering. Jadi maksudnya anda kena guna kuasa steering yang rendah dulu untuk dapat rasa. Sebenarnya dah naikkan kemudian. Contohnya bila saya naik curb ni, saya dapat rasakan yang saya ni betul-betul kat ujung curb ni. Nampak? Saya dapat rasa dekat steering saya ni naik curb. Nampak? Okay. Tapi nampak saya steering sebelah kiri bergegar. Dapat rasakan dia yang bergegar. Jadi saya nak fine tune lagi. Saya guna direct drive, jadi dia tak boleh guna 360 sangat, kena damping sikit. Jadi saya akan tunjukkan kita adjust. Nampak tak? 0.45% adalah apa ni? Clip. Kita tak nak value ni. Jadi saya terpaksa buat naikkan sedikit. Damping 58 agak berat. So dua mod ni saya boleh guna 360 atau 360 exact interpolated. Jadi damping saya naikkan sedikit lah. Dekat 60. Saya suka steering berat sebenarnya. Ni 24 run lagi satu round. Kalau rasa nak ketat lagi, naikkan ni ke 2-3-5% ke. Kita cuba lagi. Ubah dia punya display. Saya akan cerita lagi. Test lagi satu round. Yang penting sebenarnya nak rasa sewaktu mengambil selekor sebenarnya. Macam sekarang ni. Nampak? Dapat rasa dengan jelas kan? Kalau anda nak smooth lagi, anda ubah kepada 360 Hz interpolated lah. Itu. Dia akan smoothkan lagi rasa dekat steering. Jadi semua steering boleh diguna IRFFB, Fanatec Podium semua boleh.
Dia steering ni sesuai untuk steering model-model belt dia akan memberikan rasa ekstra seperti pakai direct drive. Macam saya menggunakan AccuForce, saya dah ada software khas dia. Tapi still saya boleh guna IRFFB untuk berlumba. Dia part kat sini yang penting ni, IRFFB tu nak rasa permainan suspension. Bukan semasa dia jalan lurus, sewaktu dia selekor sebenarnya. Nampak? Bila saya dapat rasa efek tu, saya dapat micro adjustment dekat steering ni supaya saya tidak understeer, dan juga dengan throttle response semua berubah mengikut apa yang saya rasa dekat tangan ni. Nampak? Dia penting sebenarnya efek-efek kecil ni dalam menentukan kualiti memandu kita. Next saya akan bercerita pasal butt kicker dan bagaimana nak tune butt kicker tu supaya dia dapat memberikan efek yang kita nak dalam next episode lah. Hari ni kita cerita pasal mengimprove force feedback menggunakan IRFFB. Jadi kalau tak nak guna IRFFB, nak patah balik ke asal, anda kena exit dulu IRFFB nya software dan restart balik iRacing. Itu je. Okay, contohnya sekarang saya tak puas hati, saya tak suka guna damper, saya nak buang damper. Jadi saya dalam IRFFB ni, saya boleh ubah secara real time. Damping saya tak kosong. Dan saya menggunakan mod 360 ke, SOP kosongkan, suspension saya naikkan, SOP pun saya naikkan ke 60. Tengok apa impact dia dekat kereta saya ni. Jom. Setiap perubahan tu akan mendatangkan efek. Jadi anda kena cari efek mana yang sesuai dengan anda. Oh, best. Ni lah. Ni rasa dia lagi cakap apa? Lagi tangkap dekat selekor. Sebenarnya kita nak rasa dekat selekor je, sewaktu mengambil selekor je. Dekat straight ni kalau rasa bergegar tu ignore je, buat tak tahu je. Yang paling penting ialah untuk mengambil selekor dengan efek yang betul. Oh, ambil kau. Jadi saya berharap kalau pihak penganjur SRE tu untuk menggantikan litar leman dengan litar ni Saya tak suka leman Litar ni memang sesuai untuk peluk badan MX-5. Pendek, mempunyai kelebaran yang sesuai, naik bukit turun bukit. Betul-betul menguji kemahiran memandu litar ni. Untuk pengguna direct drive boleh guna IRFFB. Saya guna IRFFB dekat SimiCube saya. Tapi untuk AccuForce saya tak guna. Saya ada software lain. Lagi bagus pada saya daripada IRFFB. Iaitu software dia sendirilah. Sim Experience Sim Commander. Tapi malangnya software tersebut hanya untuk pengguna AccuForce sahaja. Oh, memang shock betul lah. Tanpa IRFFB saya tak akan boleh rasa shocknya permainan steering sewaktu mengambil dua selekor terakhir tadi Okey. Tutorial saya sampai di sini saja. Assalamualaikum. Kita tamatkan video di sini